Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami untuk subjek pemikiran kreatif dan kreatif ni, kumpulan kami membuat tajuk tentang produk dalam solat. Antara senara pembentang Ahmad Izzak bin Cik Yahya, Ahmad Fakir bin Afifi, Mustaqim Makzin, saya sendiri dan Yasmin Amirah binti Cik Yahya, dan terakhir sekali Yasmin Arijah binti Cik Yahya. Okey, seterusnya. Okey, untuk mata pelajaran dan topik dalam produk yang kami buat ni, kami fokus pada mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3, topiknya solat fardu. Okay, next slide. Objektif pembelajaran. Untuk objektif pembelajaran, selepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan rukun solat dan syarat-syarat sah solat dengan betul dan tepat. Dan seterusnya, murid dapat memahami rukun solat dan syarat-syarat sah solat dengan tepat. Dan akhir sekali, murid-murid dapat melakukan rukun-rukun solat dengan lakuan yang betul. Okey, untuk next slide seterusnya. Bagaimana idea tercetus? Idea ini tercetus kerana bagi mewujudkan satu permainan yang mengukur tahap pemahaman pelajar dari teori dan amali, dan seterusnya bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan dan menarik. Dan akhir sekali, idea tercetus, pelajar mempunyai kecerdasan kinestetik yang mempunyai sikap minat belajar sambil bermain. Okey, untuk next slide. Okey, untuk next slide, saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan teori serta elemen kritis dan kreatif. Jadi teori yang kami gunakan adalah teori kecerdasan Tiara Kit Sternberg 1995, iaitu teori ini mengemukakan teori kecerdasan kejayaan yang dapat kita nyatakan bahawa kelakuan kecerdasan adalah hasil daripada aplikasi strategi pemikiran, penanganan masalah dengan kreatif dan penyesuaian konteks dengan memilih dan mengubah persekitaran. Seterusnya, teori serta elemen kritis ini selain itu juga ia mempunyai persamaan antara Nelson dan Law 2003, iaitu orang yang mempunyai kecerdasan kejayaan juga merupakan orang yang mempunyai kecerdasan emosi. Persamaan antara dua kecerdasan ini membolehkan sifat-sifat orang yang mempunyai kecerdasan kejayaan ini dijadikan rujukan kepada sifat-sifat orang yang mempunyai kecerdasan emosi. Seterusnya, kecerdasan kejayaan membolehkan seseorang itu mempunyai sifat-sifat, antaranya adalah selalu memulakan sesuatu dengan motivasi diri yang tinggi, dapat mengawal naluri dan melengahkan kepuasan, berteguh dan mencuba untuk mengatasi masalah peribadi, dan dapat mengotakan katanya dalam tindakan dan tidak degil. Seterusnya, selain itu juga teori serta elemen kritis dan kreatif ini ia dapat menyiapkan kerja seperti yang dijanjikan, tidak takut mengambil risiko, berdikari, dapat mengimbangi pemikiran pelajar dan juga mempunyai keyakinan dan efikasi diri yang tinggi. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Mustaqim untuk menerangkan bahan dan kos. Okey, untuk bahan dan kos, pertamanya bahan yang kami gunakan ialah kertas mahjong sebanyak 9 helai dan kosnya RM6. Dan yang seterusnya, yang kedua, whiteboard marker, harga RM5. Dan yang terakhir sekali, dadu besar, kos RM5. Jumlah sekali semua RM16 untuk membuat produk ini. Okey, seterusnya. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Yasmin untuk terima kasih saudara Mus. Terima kasih Mustaqim. Jadi dalam produk kami ni mempunyai 3 komponen, iaitu plus, minus dan interesting. Jadi untuk poin yang pertama iaitu plus, okay. Warna dam yang solat yang berwarna-warni dan mempunyai gambar kartun yang menarik telah menarik minat murid untuk belajar. Murid dapat mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari pada minggu lepas dan murid dapat bermain bersama rakan-rakan sambil belajar. Next. Next slide. Okay.
minus iaitu kekurangan. Okay, dalam soalan ini hanya terlihat seorang murid sahaja daripada setiap kumpulan. Maka hanya seorang murid yang berpeluang untuk bermain di dalam dam. Yang kedua, bagi murid yang sudah sangat mahir dengan rukun solat, mereka akan berasa cepat bosan kerana terdapat soalan yang berulangan dan soalan yang pada paras rendah. Dan yang ketiga, permainan ini mengambil masa yang lama bagi menamatkannya dan kadang-kadang murid terpaksa menjawab soalan yang sama apabila terkena benda nombor yang sama berulang kali. Next. Next slide. Okay, yang terakhir ialah interesting. Okay. Interesting, yang pertama ialah penggunaan warna yang terang dan menarik boleh membantu perkembangan otak kanak-kanak dan mudah untuk mereka mengingat pembelajaran mereka. Yang kedua, pergerakan aktif dalam kelas juga membantu murid lebih fokus dan seronok dengan sesi PDP yang dijalankan kerana kanak-kanak sangat suka bermain. Jadi dengan mengaplikasikan konsep ini, murid lebih seronok dan merasakan subjek pendidikan Islam ini menyeronokkan dan tidak sukar. Dan yang terakhir, kita dapat melatih dua perkembangan serentak iaitu perkembangan rangsangan otak, melatih kanak-kanak minat pembelajaran dan juga merangsang perkembangan fizikal iaitu pergerakan aktif atau sukan dalam kelas. Perkembangan sosial juga boleh dikembangkan kerana murid-murid bekerja dalam kumpulan sekaligus membentuk perkembangan emosi. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Yasmin Amirah. Okey, seterusnya adalah tentang nama dan detail tentang produk, iaitu dalam untuk projek kami gunakan dam ular gergasi sebagai produk untuk aktiviti PDP. Kegunaan dia adalah kami melaksanakan aktiviti ini yang melibatkan semua pelajar dalam kelas, di mana setiap pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan perlu menghantar seorang wakil dan seorang wakil tu akan berdiri di dalam kotak tersebut untuk mewakili setiap kumpulan dan setiap dalam kotak ni dia mempunyai soalan tentang PDP yang telah dipelajari iaitu tentang rukun solat, lafaz ketika solat dan juga syarat sah solat. Dan soalan semuanya berdasarkan pembelajaran ketika dalam kelas. Okey, untuk bergerak ke next kotak, murid perlu membaling dadu gergasi dan menjawab soalan dengan betul. Dan kita boleh lihat daripada sini ada interaksi antara murid. Okey, seterusnya adalah tentang sustainability of product, iaitu kemampanan produk. First adalah mesra alam, iaitu kalau kita tengok bahan yang digunakan hanyalah kertas mahjong, marker dan juga dadu besar. Okey, kita tengok tidak menggunakan terlalu banyak bahan yang boleh menjejaskan alam sekitar. Yang kedua adalah mesra pelajar, iaitu selamat digunakan. Kalau kita tengok hanya kertas dan juga marker kan, mana selamat digunakan untuk pelajar, dan kita tengok di samping itu design dan juga pelbagai warna dalam kertas mahjong tu menarik minat pelajar untuk belajar. Dan yang ketiga adalah multifunction, maknanya dia boleh diaplikasikan juga dalam subjek lain. Maknanya kalau dam gergasi ni boleh juga diaplikasikan dalam subjek, contohnya subjek sains, subjek matematik, untuk menarik minat pelajar dalam kelas. Dan yang terakhir adalah melalui produk ini dapat mengurangkan kos operasi dan juga meningkatkan produktiviti. Kalau kita tengok tadi jumlah keseluruhan produk tu tidak sampai pun RM20. So kos adalah kurang tapi dapat meningkatkan hasil pemahaman daripada pelajar. Seterusnya adalah lampiran. Ini adalah antara aktiviti yang telah kami jalankan ketika dalam kelas bersama pelajar. Okey, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.